لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Berkata setengah daripada salaf, tak kala dikatakan orang baginya apa ubudiyah dan apa rububiyah. Yang ini setengah daripada orang-orang yang terdahulu salaf. Salaf ini yakni orang yang selepas daripada Rasulullah lebih kurang dalam 300 tahun. Lepas pada 300 tahun lebih khalaf. Jadi orang-orang salaf, ulama-ulama yang terdahulu dipanggil ulama salaf. Tak kala dikata orang baginya apa ubudiyah dan apa dia rububiyah. Apakah dia ubudiyah ini kehambaan kepada Allah? Apakah yang dikatakan kehambaan kepada Allah? Dan apa juga yang dikatakan ketuhanan, rububiyah? Maka berkata ia, yang ini menjawab ia, bermula Tuhan menghukumkan dan hamba itu rada, yakni akan hukumnya. Yakni dikatakan ubudiyah ini, yakni dia menyerah bahawa Allah Ta'ala lah yang menghukumkan. Bila Allah Ta'ala menghukumkan dan dia rada dengan hukuman Allah Ta'ala, ini baru benar-benar orang yang menjadi hamba kepada Allah. Orang yang hamba kepada Allah, dia ini menerima apa yang Allah Ta'ala tetapkan kepadanya. Setengah ulama mengatakan ubudiyah ini kehambaan, yakni meradai apa yang Allah Ta'ala tetapkan kepada dia, menerima segala hukum hakam Allah Ta'ala, bersyukur dengan apa yang ada, dan bersabar di atas musibah yang ditimpakan kepadanya, dan tidak merungut dengan apa yang tiada pada dia. Maka ini dipanggil orang yang ubudiyah, orang yang benar-benar menjadi hamba kepada Allah Ta'ala. Yakni akan reda, yakni akan hukumnya. Maka apabila menghukum Tuhan, apabila Allah Ta'ala hukumkan dia, Allah Ta'ala tetapkan kepada dia, sama ada ditetapkan itu musibah seumpamanya, dan tiada reda hamba, maka hamba tadi tidak reda dengan apa yang Allah Ta'ala timpakan kepadanya, maka tiada di sana itu rububiyah dan tiada dia ubudiyah. Dan tiada dia ini menerima Allah Ta'ala sebagai Tuhannya, yakni dia menerima ketuhanan Allah, dan dia juga tidak dikira orang yang menjadi hamba kepada Allah. Jadi rububiyah kita menerima Allah, dan ubudiyah ini kita melakukan ibadat semata-mata kerana Allah Ta'ala. Maka tilik olehmu, tiada di sana itu rububiyah dan tiada ubudiyah, maka kamu ni tidak dikira hamba Allah, dan kamu dikira tidak menjadikan Allah Ta'ala itu Tuhan kamu. Maka tilik olehmu akan asas ini, maka tengoklah pada asas ini. Kita ini hamba ke tidak hamba kepada Allah. Hamba kepada Allah bila Allah Ta'ala timpakan kepada kita, kita reda. Dan bila Allah Ta'ala beri nikmat kepada kita, kita bersyukur kepada Allah. Dan tilik bagi dirinya, mudah-mudahan sejahtera ia, sejahtera dengan penolong Allah dan taufiknya. Maka tengoklah diri dia, moga-moga Allah Ta'ala menolong dia, menjadi dia sebagai hamba kepada Allah. Jadi bila Allah Ta'ala tetap, kita kena faham ini Allah Ta'ala Tuhan kita, dia menetapkan segala-galanya. Sama ada perkara itu kita suka ataupun perkara itu kita tak suka, tapi kita kena faham itu memang datang daripada Allah. Kita yang jadi nak marah, kita jadi tidak suka sebab kita tidak melihat itu datang daripada Allah. Tapi kalau kita melihat itu memang datang daripada Allah, kita serahkan kepada Allah, bahawa hati kita tenang, kita boleh terima ketetapan daripada Allah Ta'ala. Maka apa-apa yang berlaku kena reda. Tanda orang tak dirada ni, dia tidak merungut dengan apa yang Allah Ta'ala timpakan kepadanya. Dan ada pun sabar
maka bahawasanya ia obat yang sangat pahit. Maka seseorang itu kena sabar di atas ketetapan Allah Ta'ala, hukum Allah. Maka sabar itu dikatakan obat yang sangat pahit. Sabar ini menahan diri daripada sesuatu yang ia tidak sukai. Apa yang ia tak suka itu dia tahan diri, itu dipanggil sabar. Itu dari segi istilahnya, dari segi luah, dari segi bahasanya. Sabar ini maknanya sebenarnya sabar ini dia tidak berpaling dengan Allah. Itulah sabar. Apa-apa yang berlaku di melihat Allah, dia tidak berpaling selain daripada Allah. Itu sabar namanya. Maka dikatakan bahawa ia merupakan obat yang sangat pahit. Sabar ini satu benda yang sangat pahit. Kita terpaksa tahan apa yang kita tidak suka. Dan memanglah mengikut hawa nafsu ni benda yang suka, benda yang sedap. Tapi melawan hawa nafsu ni, sabar diri ni benda yang sangat pahit. Dan minuman yang benci, minuman yang tidak disukai, gambarannya begitu. Tetapi sangat barakah, sangat berkat, yang menghelakan kepada engkau tiap-tiap manfaat. Tetapi ia ada kebaikan, barakah ni kebaikan, yang mana ia membawa kepada manfaat. Jadi macam orang sakit, bila orang sakit nak makan obat tidak sedap, obat kadang-kadang pahit. Dan dia punya air gitu kadang-kadang pahit. Yang pahit tu biasa jadi obat. Dia memang tidak sedap, tapi kalau kita makan, kita minum obat tadi, maka ia akan memberi manfaat. Pahit tu sekejap saja, pahit tu sekejap, tapi kesihatan tu akan dapat berpanjangan. Maka demikian dia suruh kita ini sabar. Dan ingat, di orang yang ditimpa ujian itu sebenarnya Allah Ta'ala turun dua selalu. Satu, Allah Ta'ala timpa musibah. Satu, Allah Ta'ala datangkan dengan pertolongan. Pertolongan tu kediam, musibah depan. Dia biasa begitu. Kalau orang tolak saja, maka pertolongan itu tak sampai ke dia. Maka orang yang sabar, dia akan disertai pertolongan daripada Allah. Allah Ta'ala akan beri pertolongan kepada dia apabila dia bersabar. Lalu dikatakan di sini, dan menolak daripadamu tiap-tiap mudarat, dan menolak kepada kemudaratan. Kalau orang tidak sabar, orang tidak sabar, akhir sekali membawa kepada mudarat. Dia tidak sabar, akhir sekali dia pun maknanya melanggar hukum hakam Allah Ta'ala. Akhir sekali membawa kepada dosa. Satu yang berlaku tetap berlaku, satu yang telah ditakdirkan oleh Allah tetap berlaku. Kalau kita sabar dapat pahala, kalau kita tak sabar dapat dosa. Benda tu tetap berlaku, benda tu tetap juga berlaku. Jadi sebaiknya kita sabar di atas apa yang berlaku, kerana ia mendatangkan pahala kepada kita. Dan apabila ada ia obat dengan ini sifatnya, maka sayugianya manusia yang berakal digagahi akan nafsunya atas meminum akan dia. Jadi kalau dia tahu inilah obat dia, obat keselamatan, kalau kita tidak sabar memang membawa kepada penyakit pada diri kita, maka kita kena sabar. Kita tambah makan obat, maka akan kali membawa kepada mudarat kepada diri kita. Bila kita ditimpa musibah, kita tak sabar dengan apa-apa musibah, akhir sekali mudarat kepada diri kita. Kita pun jadi tak semangat, lemah dan sebagainya, akhir sekali memberi mudarat kepada kita. Lalu dikatakan bahawa apa yang berlaku obatnya sabar. Apa yang berlaku tu obatnya sabar. Maka orang yang berakal, manusia yang berakal, dia kena berakal digagahi akan nafsunya atas meminum akan dia. Orang yang berakal, dia tahu dah dia sakit, maka dia akan lawan diri dia, biar tak sedap macam mana obat pun dia makan. Walau bagaimana tak suka pun dia telan juga keadaan macam mana pun sekalipun. Ini orang yang berakal. Maka dia minum juga obat tadi dan ditelankan akan dia, lalu dia telan juga obat tadi. Walaupun obat tadi pahit, dan sabar ia atas pahitnya, lalu dia sabar atas pahit obat tadi. Dan payah nak makan. Memang payah nak makan. Kalau makan dengan benda manis dengan banding dengan benda pahit obat, memanglah pahit obat tu payah nak makan. Payah nak makan. Lalu dikatakan dan berkata ia pahit sesaat dan kesenangan setahun. Maka dia pun kata ketika dia makan obat, biarlah pahit sekejap saja, obat apa sedap hari ni je, tapi kalau sehat banyak benda kita boleh makan. Maka ini gambaran dia suruh kita sabar. Maka sabar ini mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Kita orang boleh masuk syurga dengan ibadat untuk dapat rahmat.
Dan salah satu lagi, orang dapat rahmat Allah Ta'ala dengan kesabaran musibah yang Allah Ta'ala timpakan kepadanya. Setiap manusia memang ada musibah. Ada orang dia susah hati sebab dia banyak sangat musibah, tapi dia tak sedar sebenarnya orang yang banyak itulah orang yang dekat dengan Tuhan. Seolah-olah dia tidak mahu kedudukan dia dekat dengan sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi musibah ini tak dapat lari. Dan sebenarnya jalan yang menimpa kepada kita tidak ada jalan lain kecuali jalan kita kembalikan diri kita kepada Allah. Jalan kita kembalikan diri kita kepada Allah, baru hati kita menjadi tenang. Hari ini kita tidak tenang sebab apa? Hari ini kita tidak tenang kerana kita mengikut hawa nafsu. Kita nak satu benda, tiba-tiba benda tu hilang, kita jadi tak sabar. Maka kembalikan balik kepada Allah. Allah Ta'ala lah yang akan menentukan segala-galanya, dan kita sabarlah di atas ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala ni dia akan uji kita semua. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tujuan apa Allah Ta'ala uji? Sesungguhnya aku jadikan kehidupan dan kematian untuk aku nak menguji kamu, siapakah yang paling baik amalannya di sisi Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala pasti akan menguji manusia. Allah Ta'ala uji itu ikut iman. Allah Ta'ala tahu kita ni lemah iman, Allah Ta'ala uji macam ni je. Sahabat-sahabat Nabi diuji dengan ujian yang berat, gadai nyawa, ada yang mati pada jalan Allah Ta'ala, diuji dengan ujian yang macam tu. Dan dia uji dengan demikian, dia tidak rosak akidah. Kita tidak diuji demikian. Kita kadang-kadang sedikit saja ancaman boleh rosak akidah. Maka dikatakan bahawa ujian pasti akan berlaku kepada seseorang. Hanya bezanya orang yang soleh, dia meletakkan, dia menyandarkan hatinya kepada Allah. Maka siapa yang menyandarkan, bila dia timpa satu-satu musibah, ujian, dia sandarkan hatinya kepada Allah, hatinya akan tenang. Akan tenang. Bukan dia tidak sedih. Sedih itu perkara biasa. Sedih itu tidak salah. Sebab tu kata ulama, sabar itu apa? Sabar itu menerima qada Allah dengan diam hatinya. Dia menerima qada Allah, hati diam. Itu dia kata sabar. Lalu dikatakan bahawa orang yang sabar ini, bila Allah Ta'ala ujikan musibah pada dia, dia sandar kepada Allah, hatinya tenang. Sedih itu perkara biasa. Nabi pun masa anaknya wafat, nama Ibrahim itu, Nabi menangis. Sahabat Nabi tanya, anta nabiyun, kamu kan Nabi? Yalah, inilah kasih sayang. Allah Ta'ala campurkan kasih sayang dalam hati manusia. Siapa yang tak ada kasih sayang pada orang lain, maka Allah Ta'ala tak kasih pada dia. Maka demikianlah kita ini, dikatakan bahawa ujian akan ditimpa, masing-masing ada ujian. Ujian ini mengikut ketinggian. Jangan kita kata, kenapalah saya sama kena ujian. Jangan. Allah Ta'ala hantar orang lain untuk menguji kita sebenarnya. Lalulah kita sabar, kita akan dapat kebaikan di sisi Allah. Dan untuk dikirakan amal ibadat kita ini, kadang-kadang amal ibadat kita ni banyak cacat celanya, banyak lemahnya. Tapi nak dapat masuk syurga, kadang-kadang diberi dengan ujian, musibah. Dengan jalan musibah orang ini sabar, maka diberi pahala, maka menyebabkan ia itu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ujian itu biasa sekejap saja. Sekejap saja. Sekejap saja, dan nikmat lebih banyak daripada ujian. Ada juga orang yang kadang-kadang lama je dalam kesusahan. Itu atas qadar masing-masing. Jadi fahamlah bahawa siapa yang sentiasa ditimpa musibah, dia duduk dalam Allah Ta'ala kasih pada dia. Orang-orang dahulu, para sahabat Nabi, kalau tak datang musibah 40 hari dia menangis. Dia susah hati kalau tidak datang musibah. Kerana apa? Kerana bimbang Allah Ta'ala tidak kasih pada dia. Kita hari ni, kalau kita tak kena musibah, kita kata Allah Ta'ala kasih kita. Allah berkat sungguhlah, lama ni dulu tak ada apa-apa. Orang dahulu melihat lain. Sebab apa? Sebab dia sayang. Allah Ta'ala kasih kepada hamba ni. Musibah ni jalan kasih. Seorang anak, kadang-kadang ibunya rotan dia. Bukan ibunya tak berakhir ke dia, tapi dia nak mendidik dia, untuk menguji dia pada jalan Allah Ta'ala. Sebab tu semalam ada seorang, lepas pada kuliah datang, datang duk tunggu sampai tak ada orang, nak cakap juga. Cerita. Saya kata pada dia, kena fahamlah apa yang berlaku ini sebab 4 perkara.
Sama ada nak dekatkan diri Allah Ta'ala, nak tengok kita lalas, dekat diri pada Allah. Sama ada Allah Ta'ala nak didik hati kita. Sama ada Allah Ta'ala nak menghapuskan dosa kita. Sama ada Allah Ta'ala nak menaikkan maqam kita. Kita tidak tahu. Tapi yang paling penting kita melihat itunya datang daripada Allah Ta'ala. Maka dikatakan bahawa kembali balik pada Allah. Jangan melihat kepada orang yang menganiaya kita, menzalimi kita. Jangan lihat itu. Tapi lihat kepada Allah Ta'ala kasih kepada kita. Lalu Allah Ta'ala menguji kita. Itu tanda kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita. Lalu dikatakan ada pun manfaat yang menghela dia. Maka ketahui olehmu bahawasanya sabar itu 4 sabar. Yang ini nak beritahu sabar ni. Sabar ini ada 4 kesabaran. Maka sabar atas taat. Yang pertama sabar atas taat. Kita kena sabar di atas ketaatan. Ada ulama mengatakan ada sabar yang kena usaha, ada sabar yang tak kena usaha. Maka sabar yang kena usaha ni sabar ketaatan. Taat, kita taat. Taat dia, mana ketaatan yang Allah Ta'ala beri kepada kita, kita kena sabar dan kita buat ketaatan. Jadi dalam melakukan ketaatan ini, kita memanglah banyak ujian-ujian, banyak halangan-halangan. Kalau nak buat ibadat, banyak halangan. Halangan dia apa? Halangan dia nafsu. Halangan dia syaitan yang menggoda kita. Nafsu dan syaitan tak putus-putus nak tarik kita supaya buat maksiat. Kadang-kadang yang menjadi halangan kita adalah dunia yang ada keliling kita. Kadang-kadang yang menarik kita adalah makhluk, orang-orang yang kita sayang. Maka tidak dapat tidak, kita kena sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Taat kepada Allah Ta'ala. Dan kadang-kadang sabar itu juga kita kena sabar. Sabar tapi jangan usaha, sabar tahan. Ini maksiat. Sabar tahan saja, jangan usahakan maksiat, tidak. Maka kita kena tahan di atas maksiat tadi. Maka yang pertama sabar atas taat. Maka kena sabar di atas ketaatan tadi. Kena istiqamah. Istiqamah. Ada disebut takwim, ada disebut iqamah, ada disebut istiqamah. Takwim ini maknanya kita berterusan dalam mendidik tubuh badan kita, rukuk, sujud, ibadat dan sebagainya. Adapun iqamah ini kita takwim mendidik hati kita. Hati kita supaya sentiasa tetap dengan Allah Ta'ala. Dan ada juga yang satu lagi istiqamah, kita didik keyakinan kita dengan Allah. Jangan berpaling selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu yang pertama, sabar dengan taat. Sabar dengan taat. Dan yang kedua, sabar dengan maksiat. Ini kena sabar di atas maksiat yang ada di keliling kita. Maka kena sabar. Sebab tu katanya, jadilah kita umpama ikan dalam air laut. Walaupun kelilingnya masin, tapi ikan tu tawa juga. Walaupun keliling itu maksiat lebih banyak, tapi kita juga jadi orang yang tidak melakukan maksiat, taat kepada Allah. Maka maksiat ini kena sabar juga. Jangan kita ini termasuk dalam maksiat. Kerana masuk dalam maksiat ini bala yang sangat besar. Bala yang besar itu bukan bala musibah yang ditimpakan pada kita, itu besar juga. Tapi bala yang lebih besar adalah bala yang tidak boleh keluar daripada maksiat. Bala yang besar adalah bala seseorang itu tak boleh keluar daripada maksiat. Ada orang dia buat maksiat, tak boleh keluar. Maksudnya dia nak bertaubat pun, bila bertaubat pun dia buat lagi. Ataupun dengan arti kata, dia dah jadi seronok dengan maksiat tadi. Kadang-kadang dia sedar dia buat salah, tapi dia terus. Ini bala yang besar. Bala yang ditakuti oleh orang-orang yang saleh. Dan juga bala lagi, bala yang dia merasakan bahawa dia ni sudah baik, padahal dia ni tak baik lagi dengan Allah Ta'ala. Maka ini semuanya bala yang besar. Maka tidak dapat tidak, kita kena sabar di atas maksiat yang Allah Ta'ala uji kepada kita. Dan yang ketiga, sabar daripada sia-sia yang lebih daripada dunia. Maknanya sabar di atas godaan dunia. Godaan dunia, sama ada godaan itu pangkat, sama ada godaan itu godaan harta. Kalau orang lelaki itu godaan wanita, itu semua godaan belaka. Jadi godaan benda-benda yang menarik perhatian kepada dunia. Orang-orang dahulu hati dia bila dia dengar Allah, dia tak terpesona dengan godaan-godaan dunia. Jadi kadang-kadang seseorang itu dia boleh tahan, tak boleh pangkat pun tak apa, tapi bila sampai harta benda dia pun kalah. Ada orang dia kadang-kadang harta benda dia tak apa, tak kisah harta benda ada pun tak ada, tak apa.
Tak ada pangkat pun tak apa. Tapi bila datang wanita, kalah pula situ. Jadi begitulah keadaan manusia ni. Duduk dalam keadaan diuji oleh Allah. Sebenarnya kita tak lepas daripada ujian Allah Ta'ala. Orang yang sudah ada ibadat, jangan kata dia selamat, belum tentu lagi. Selagi mana dia ini hidup, lagi itulah akan sentiasa digoda, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu dikatakan yang ketiga, sabar daripada godaan dunia. Dan yang keempat, sabar atas cubaan dan juga musibah. Dan sabar di atas musibah ujian Allah Ta'ala. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat fabashshirus sabirin. Aku akan uji kamu, kata Allah, orang yang beriman, sedikit daripada kelaparan. Allah Ta'ala uji kelaparan. Kadang-kadang tidak ada makanan. Ada orang yang diuji kelaparan, memang sungguh tidak ada makanan. Setakat yang ada saja dia makan. Diuji dia kelaparan. Dan diuji dengan kehilangan harta benda. Kadang-kadang Allah Ta'ala uji kehilangan harta benda. Daripada harta yang banyak, tiba-tiba jadi hilang, tidak ada harta. Seorang tu cerita, mufti cerita pada saya. Dia kata ada seorang, Allah Ta'ala uji dia, kena buang kerja. Tak ada kerja, habis. Akhir kali dia kata, Tuhan tidak adil dengan saya. Dia marah, Tuhan tidak adil dengan saya. Akhir sekali, mufti tadi tu dia bertaubat kepada Allah. Dia bertaubat, menyesal. Dia kata begitu malam tak boleh tidur sampai ke pagi. Sampai ke pagi. Allah Ta'ala ini kita kena faham, dia maha baik. Allah Ta'ala baik. Satu yang Allah Ta'ala tentukan, putuskan itu baik. Maka dikatakan bahawa seseorang itu kena sabar. Kenapa? Apa yang Allah Ta'ala timpa itu memang memberi kebaikan kepada kita. Lalulah akhir sekali dia bertaubat pada Allah. Dia bertaubat pada Allah, akhirnya Allah Ta'ala beri balik. Ada orang tawar kerja balik, molek-molek ada. Akhir sekali Alhamdulillah hidupnya. Jadi nak beritahu, seseorang itu kadang-kadang Allah Ta'ala uji nak tengok kita. Kadang Allah Ta'ala uji nak didik kita. Tengok didik kita macam mana selama ni kita lalai kepada Allah. Lalu ditimpa musibah. Musibah ni bila timpa musibah, bila dikira sabar? Inna sabra 'inda sadmatil ula. Sesungguhnya sabar itu dikira masa mula-mula kena. Masa mula-mula kena, tolong jangan merungut, tahan diri kita. Tahan diri kita, jangan merungut. Dan kita reda dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jangan kita kata reda, tapi reda tu macam mecok, kadang-kadang kata. Maknanya jangan. Mana kadang perkataan kita sebut reda, tak apalah, ikut andaya lah, mana-mana pun kita reda. Itu tak jadi. Tak jadi. Kita kena terima apa yang Allah Ta'ala timpakan kepada kita ini. Dengan jalan kita ini tetapkan hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu dikatakan di sini, dan sabar atas cubaan dan juga musibah. Ini yang keempat, sabar di atas musibah. Ada setengah pendapat mengatakan sabar di atas musibah ini paling besar pahalanya dibandingkan dengan sabar-sabar yang lain. Ini ada pendapat mengatakan demikian. Maka apabila menanggung seorang akan pahit sabar, yakni apa tu? Penawar, yakni penawar dan sabar ia pada segala tempat ini nasai hasil baginya taat. Kalau dia boleh sabar merupakan penawar, dan dia sabar pada empat perkara tadi. Apabila ketaatan dia sabar dengan taat, apabila ada saja maksiat dia sabar dengan maksiat, dan yang ketiga apabila ada ujian-ujian yang ujian dunia dia boleh sabar, dan yang keempat sabar di atas musibah. Dia sabar semuanya itu, maka dia ini baru dikira orang yang benar-benar taat. As-saris saqati, satu ketika dia bercakap bab sabar. Tengah-tengah cakap bab sabar, tiba-tiba datang kala jeking. Tengah-tengah cakap bab sabar, kala jeking gigit kaki dia, sengat kaki dia, dia pun tahan dia. Lepas tu orang pun tengok, tak berani nak usik. Lepas tu kali tu lari. Lalu dia tanya, kenapa kamu tak tarik kaki kamu tak biarkan kaki kamu? Kemudian kamu tak usaha menolak binatang tadi, buat lari tadi, ambil kayu ke? Dia kata, aku rasa malu dengan Allah sebab aku baru cakap bab sabar. Itu bahaya. Kadang-kadang kita cakap bab sabar, Allah Ta'ala uji terus. Baru cakap bab sabar, tiba-tiba Allah Ta'ala uji. Oleh kerana itu, aku tidaklah buat, maknanya tak tarik kaki dan sebagainya. Kenapa? Kerana baru bercakap tentang sabar.
Maka dikatakan bahawa kita kena sabar di atas ujian Allah Ta'ala. Nak tak nak, kenapa kita kata kena sabar? Sebab perkara itu sudah berlaku. Kita nak tak terima pun tak boleh juga. Kita kena terima juga. Tapi biarlah kita terima dalam keadaan kita reda. Nak jadi macam mana kita terima dalam keadaan reda? Apabila kita melihat itunya datang daripada Allah, tujuannya untuk menguji kita. Dan tidak ada kebaikan Allah Ta'ala nak beri, tidak ada berlaku satu-satu perkara kecuali Allah Ta'ala nak beri kebaikan apabila Allah Ta'ala uji kepada kita. Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Allah Ta'ala kata dah, Nabi berkata dalam hadisnya, sesiapa yang Allah Ta'ala nak beri kebaikan, Allah Ta'ala uji. Ini bermakna orang yang dekat dengan Allah mendapat dekatnya dengan Allah Ta'ala melalui ujian. Dia antara jalannya. Sebab asyadul bala'i al-anbiya, seberat-berat bala ini adalah Nabi. Nabi pun beritahu kalau orang tu kena musibah, kena bala, ingat aku lagi berat ujiannya oleh Allah Ta'ala. Maka demikian, orang ini diuji mengikut kedudukan dia dengan Allah. Kalau dia diuji, moga-moga dia semakin dekat dengan Allah. Dia kau payah pasal dia dah. Macam ibarat kita nak naik atas bukit dah, satu puncak. Kau tinggi kau bahaya, tapi kau dekat nak sampai. Maknanya gambarannya begitu. Maka dikatakan di sini, bila saja ditimpa satu-satu musibah kita sabar, maka kedudukannya orang itu barulah hasil baginya taat, baru dia benar-benar taat. Boleh jadi orang itu taat dalam bab sembahyang, bagus dia dalam bab sembahyang. Mayang dia jaga, baca Quran dia jaga, tapi kalau kena apa-apa sikit, dia cepat kali nak marah, cepat kali merungut. Tak taat lagi dia. Tidak lagi taat. Dia taat ini, kata ni dalam kitab ini, orang itu taat, dia boleh sabar 4 perkara. 4 perkara. Sama ada dia sabar itu musibah, sama ada ketaatan, sama ada maksiat, sama ada godaan-godaan dunia. Kadang-kadang dia sudah sabar habis, tapi godaan dunia pula dia tidak sabar. Maknanya sebab itu ulama-ulama dahulu, dia itu kadang-kadang bila dapat harta banyak tu, dia jadi takut pada Allah. Takut apa? Takut dia ini terpedaya. Takut dia jadi tidak sabar dengan apa yang ada. Kadang-kadang orang pula, ada orang ketika dia susah, dia boleh sabar dengan melakukan amal ibadat kepada Allah. Dia susah, tak apalah, kita orang susah, tak apa, kita semayang, dia semayang, sabar. Tapi bila dia senang, dia lupa pula. Ini pun dikira tidak sabar. Kadang ramai orang yang beribadat ketika dia susah, dan ketika dia senang dia lupa beribadat kepada Allah Ta'ala. Dan manazil, yakni kedudukan ataupun martabat, dia akan dapat darjat-darjatnya tertentu daripada istiqamah, yakni berterusan ia duduk di dalam kebaikan. Ini istiqamah. Duduk dalam istiqamah. Sebab tu kita ketaatan mesti istiqamah dalam ketaatan. Kalau kita tidak istiqamah dalam ketaatan, kita tidak sabar. Belajar ni bukan senang. Masa saya belajar pondok dahulu, masa mula masuk tu, lebih kurang 60 orang. Penuh kelas. Sampai ustaz dah mikir kena tukar 2 kelas. Dalam masa 4 tahun, 11 orang ni dia. 11 orang ke 12 orang, belah-belah orang je. Mana lagi? Seorang. Dengan kita nak berhenti. Berapa kali nak berhenti tak jadi. Dalam hati Allah malahlah belajar macam-macam. Tapi memang sebab itu dikatakan orang di antara sabar ini, sabar dengan istiqamah tak dapat dipisahkan. Istiqamah ni tetap dengan Allah Ta'ala, tetap dengan pendirian dia. Maka demikian kita ini dikatakan istiqamah. Istiqamah di atas ujian Allah Ta'ala tadi. Sebab Allah Ta'ala akan uji. Halangan kita nak pergi satu tempat, Allah Ta'ala akan uji kita satu. Kadang-kadang kalah orang dengan harta benda ni pun biasa. Ramai kadang-kadang molek saja, sudah pergi belajar, sudah pergi sembahyang berjemaah, tiba-tiba kau dapat satu projek, habis hilang tak tahu. Maknanya kena tegur orang sekali baru mari. Ini satu masalah. Ujian tu pasti akan berlaku, tapi kita kena tahan. Kadang-kadang Allah Ta'ala uji masa susah, kadang-kadang Allah Ta'ala uji masa senang. Saklabah masa susah kau main sembahyang depan Nabi, belakang Nabi. Bukan depan Nabi, belakang Nabi. Sembahyang bersama dengan Nabi masa itu, dan kadang dia susah. Tapi apabila dia senang, dia tambah bayar zakat. Qarun dahulu dia adalah pengikut Nabi Musa.
Duduk dengan Nabi Musa. Tetapi apabila dapat projek banyak dengan Firaun, jadi pengikut Firaun. Akhir sekali ikut Firaun, menolak Nabi Musa AS. Jadi begitu, tidak istiqamah. Dia suruh kita istiqamah. Maka kena sabar. Orang yang taat ini mesti orang itu istiqamah. Dalam belajar pun istiqamah, dalam dakwah pun istiqamah, dalam ibadat pun istiqamah. Ini orang yang sabar dan pahalanya panjang. Dengan di dalam kesudahannya, dan pahalanya akan berterusan apabila dia istiqamah dalam melakukan amal ibadat. Kalau orang itu istiqamah lah, contohnya dia istiqamah dalam bab belajar sama dia istiqamah, ataupun dia pergi ke masjid, istiqamah sama. Tiba-tiba sampai satu masa dia sakit, dan sebab dia sakit ini menyebabkan dia tidak boleh pergi ke masjid. Dia terpaksa sembahyang di rumah. Maka dia ini akan dapat pahala walaupun dia sembahyang di rumah. Sebab sebelum pada ini dia istiqamah dalam melakukan ibadat kepada Allah Ta'ala. Jadi dikata pahalanya panjang berterusan di dalam kesudahannya, kemudian tak ada jatuh ia di dalam maasi. Dan kalau dia ini duduk dalam istiqamah, maka selamat dia daripada maasi. Maasi ni maksiat. Dan balanya, dan selamat dia daripada balanya di dalam dunia, dan tuntutannya di dalam akhirat, dan juga selamat dia di akhirat. Jadi nak beritahu, ini bagi orang yang sabar. Orang sabar ni dia sabar, dia kena tahan betul-betul sehingga berjaya dia. Dia kena faham kita nak beribadat pada Allah. Bila kita tetapkan bahawa kita nak berubah, bila setiap kali kita nak berubah akan ada halangan. Ini tak dapat dinafikan. Banyak berlaku macam ni. Kadang-kadang dia beritahu, ada juga yang kata saya masa dulu bila kita tak main masjid surau senang saja hidup. Menega pun maju. Menjak di masjid ni jadi menega jatuh pula. Dah ini ujian Allah. Allah Ta'ala nak bersihkan kita, nak bersihkan hati kita, nak memperbaiki kita. Dan Allah Ta'ala nak tengok, kadang-kadang nak tarik sikit ke mana kita pergi. Kalau kita tak sedar, kita akan ikut perjalanan tadi. Sebab tu orang yang Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran, Nabi Allah Ayub, orang yang sangat sabar. Yang disebut akan kesabaran Nabi Ayub ini. Nabi Ayub sabar, habis satu benda, habis pengaruh. Dan ahli keluarganya pun, anak dia pun mati, isteri dia pun tinggal dia. Tapi dia tetap sabar dengan Allah Ta'ala. Sebab nak tengok dia ni macam mana kesabaran lalu diuji. Dia memang dia seorang Nabi, tetapi nak beritahu ujian itu Allah Ta'ala timpakan kepada Nabi untuk menjadi contoh. Sebab itu Nabi SAW sendiri pun apabila saja diuji dengan berbagai-bagai ujian, di pulau, di fitnah, diseksa para sahabat, dihina dan sebagainya, lalu Allah Ta'ala menceritakan kisah Nabi-Nabi yang terdahulu. Bagaimana kisah Nabi Ayub, bagaimana kisah Nabi Nuh, bagaimana kisah dan sebagainya. Sebab tu ada seorang dia beritahu dengan ujian yang berlaku, kita kata biasa dah. Maknanya memang kita tak dapat lari daripada musibah. Allah Ta'ala tunjuk contoh satu-satu. Kalau kita katakan kita diuji oleh ayah, Nabi Ibrahim pun begitu diuji oleh ayah. Kalau dikatakan diuji oleh anaknya, dia anaknya pun banyak juga. Nabi Nuh pun begitu diuji oleh anaknya. Kalau dikatakan diuji oleh puak saudaranya, Nabi Muhammad puak saudara dia pun menentang dia. Maka Allah Ta'ala tak tunjuk satu-satu jalan. Maka yang paling penting kita mesti bersabar dan juga berusaha. Jadi kata saya sudah usaha banyak jalan dah, tapi tidak berubah-ubah. Saya beritahu pada dia, bukan kita yang mengubah Allah Ta'ala. Jangan kita berusaha, kita nak kita, tersabit kita, dia berubah dah. Yang berubah tu Allah Ta'ala. Kalau kita kata begitu, cuba kita ingat bagaimana dengan bapa saudara Nabi yang bernama Abi Talib, yang bersama dengan Nabi, duduk sebumbung dengan Nabi, duduk serumah dengan Nabi. Bukan saja duduk serumah, bahkan membela Nabi. Membela Nabi, perjuangan Nabi. Nabi sudah berusaha bersungguh-sungguh agar bapa saudaranya beriman kepada Allah. Ketika bapa saudaranya hampir wafat, Nabi suruh bapa saudaranya mengucap 2 kalimah syahadah, Qul la ilaha illallah, dakhalal jannah. Kamu katalah la ilaha illallah, masuk syurga kamu. Akhir kali tak beriman juga Abi Talib mengikut pendapat riwayat sejarah. Lalu Allah Ta'ala tegur, Nabi memang sungguh-sungguh. Allah Ta'ala kata, innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Hai Muhammad, kamu tidak boleh beri petunjuk dengan orang yang kamu kasih.
Tapi Allah Ta'ala lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang ia kehendaki. Jadi tugasnya sabar. Kadang-kadang isteri yang melihat kainah suami, dia tidak tahan. Sabarlah, berdoa kepada Allah Ta'ala. Lama-lama Allah Ta'ala lah yang mengubahkan dia, ubah dia. Begitu juga suami tengok isteri pula masalah, suruh semayang awal-awal buat lambat-lambat, suruh mengaji baca surat khabur, suruh baca Quran. Tapi mana kena sabar di atas ujian Allah. Banyakkan berdoa kepada Allah Ta'ala, minta, lama-lama Allah Ta'ala akan ubah sikit. Jadi ingat, setiap kesabaran itu pasti akan datang pertolongan. Peganglah, maknanya kita sabar, nanti Allah Ta'ala tolong kita. Bila tolong tu serah pada Allah. Yang paling penting kita sabar di atas ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dikatakan bahawa baru hasil dia taat, baru dapat pahala, baru selamat dia. Kemudian jadi dibalakan dengan menuntut bagi dunia dan barang yang ada baginya, daripada bimbang hati pada sekarang dan tuntutannya pada lagi akan datang. Orang yang sabar ini, dia sudah sabar duduk hatinya dengan Allah. Apa makna sabar ni? Sabar ni, yakni orang itu hatinya dengan Allah. Apa yang menimpa kiri kanan dia tak kisah dah. Maknanya dia boleh sabar kerana hati sudah dengan Allah. Maka bila hatinya sudah dengan Allah, dia tidak lagi mencari yang lain. Ada dunia dia terima, tak ada dunia hilang, biarlah nak orang mana. Ada, tidak ada, dia boleh terima apa yang ada. Kalau Allah Ta'ala beri sekarang pun tak apa, Allah Ta'ala nak beri akan datang pun tak apa, sebab hatinya sudah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu orang yang sabar ini adalah orang yang dekat dengan Allah. Bila sudah dekat dengan Allah, dia akan tenang hatinya. Bukan tak ada musibah, ada. Ada musibah akan diuji. Tapi setiap kali dia uji, hatinya akan dia kembali kepada Allah Ta'ala. Bila hatinya kembali kepada Allah, maka hatinya tenang. Dia tidak sibuk lagi, tidak lagi susah hatinya. Kemudian tiada digugurkan pahalanya atas barang yang dibalakan akan dia. Maka tidak digugurkan pahala bila dia sabar di atas ujian Allah Ta'ala. Sebab tu kerugian yang sangat besar bila Allah Ta'ala datangkan satu musibah. Di situ Allah Ta'ala nak beri pahala yang banyak. Di situ Allah Ta'ala nak beri pahala yang banyak. Tapi kalau seseorang itu diberi pahala, nak beri pahala yang banyak dengan didatangkan musibah, tiba-tiba dia tidak sabar dengan musibah tadi, dia rasa nak marah, dia rasa tak setuju dan sebagainya, maka ketika itu bukan dia dapat pahala, bahkan dia dapat dosa di atas ujian Allah Ta'ala. Mulai-mulai ada Allah Ta'ala nak beri pahala, akhirnya seolah-olah dia memilih dosa. Sebab itu musibah ni boleh jadi dia akan dapat pahala, boleh jadi dia akan dapat dosa. Maka dikatakan di sini, tiada digugurkan pahala atas barang yang dibalakan akan dia, dan tiada dihilangkan, yakni pahalanya, dan tidak dihilangkan pahalanya dengan sebab kesabaran dia tadi. Hasillah tiba-tiba sebab sabar atas taat, dengan dia sabar maka menghasilkan dia akan taat. Dan tempatnya yang syarifah, yakni yang mulia-mulia, dan dia akan didudukkan di tempat yang mulia-mulia di sisi Allah. Sebab itu Allah Ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiru ajrahum bighairi hisab. Orang yang benar-benar sabar ini Allah Ta'ala akan memberi pahalanya tanpa hisab, kalau dia benar-benar sabar di atas ujian yang Allah Ta'ala timpakan kepadanya. Maka dapat kedudukan yang mulia dan pahalanya yang tinggi, dan menghasilkan takwa kepada Allah Ta'ala, dan juga zuhud, yakni hati tidak bergantung yang lain, hanya kepada Allah, dan akan dapat balasan di sisi Allah, dan pahala yang berpanjangan daripada Allah Ta'ala, yakni pahala yang berpanjangan. Itu kena sabar. Apabila orang sabar akan berterusan pahala. Sebab tu kelebihan orang ni duduk pada kesabaran seseorang. Sabar ni bukan mudah. Kadang-kadang kita bercakap tentang sabar. Cakap tentang sabar, kadang-kadang diujinya kita. Kalau kita mampu sabar, alhamdulillah. Saya dahulu pernah masa pergi ke Mekah dahulu. Masa nak buat haji ke umrah, lupa saya. Haji saya. Lepas tu saya tengok ada dua orang bala. Jadi orang pakat tengok saja ramai-ramai. Tak macam mana tahu. Macam ada suara suruh kita pergi lega. Saya pergi lega. Lega.
Orang Indonesia dengan orang Turki. Kau kata tak apalah. Akhir kali dia pun teruslah. Terus masa dekat ni dekat Sa'id. Dekat Sa'id. Lepas tu masing-masing Sa'id. Berebut naik bukit ke apa saya pun tak tahu. Begitulah. Tidak apa ke masalah ke. Maknanya orang-orang Arab ini ataupun dekat Mekah, kalau kita nak tegur orang, kita kena baca ayat Quran. Baru senang ni. Baca ayat Quran barulah. Ada faham tak faham mungkin kan. Berkat dekat Mekah. Lepas pada tu dia pun tawah lah. Kita pun tawah. Tawah pula Sa'id. Mari. Habis-habis nak sampai ke Sa'id, orang tolak kita. Nak rebah kita pun bangun pusing balik cari dia. Dia tembus lagi. Dah tembus lagi dia kat tangan balik kat tangan. Hari kita tinggal, Masya Allah. Kita orang kata siapa? Baru tadi kata siapa. Oh panas juga. Mana ni? Pagi duduk dekat kapal, istighfar banyak-banyak, Masya Allah. Sedap nak suruh orang siapa. Tadi baru kita suruh siapa. Siapa? Maknanya hari-hari diuji pula kita. Sebab itu dikatakan bahawa sabar ini bukan duduk di lidah. Sabar ini duduk di hati. Hati orang yang bergantung dengan Allah Ta'ala. Hati yang bergantung dengan Allah Ta'ala. Maka dikatakan bahawa orang yang sabar ini Allah Ta'ala akan beri pahala yang berterusan. Maknanya diwai hisab tanpa hisab. Mana tanpa hisab tak terkira. Nanti orang-orang yang sabar ini bila dibangkitkan oleh Allah Ta'ala, dia akan melihat bahawa amalan dia begitu banyak pahala di sisi Allah. Sedangkan amal ibadat dia tidak banyak. Lalulah dikatakan kepadanya ini adalah pahala yang dia sabar semasa duduk atau ke dunia. Sebab itu ada orang yang dia berdoa dengan Allah Ta'ala tak makbul pun dia. Tidak makbul pun dia. Jadi bila tidak makbul ni kita kena terima. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tak ikut kita. Ikut kita macam-macam lah. Kalau kita biasa doa, kita nak biasa, kita nak dapat pelajar terbaik doa. Kalau kita berniaga nak untung banyak. Kalau memang kita nak begitu, tapi ingat Allah Ta'ala tidak berhajat dengan makhluk. Kalau yang berlaku itu bukan kerana doa kita, memang Allah Ta'ala tak gitu. Hanya kita disuruh berusaha saja. Usaha tidak memberi bekas. Allah Ta'ala yang menentukan segala-galanya. Jadi begitu. Ada seorang hamba Allah yang berdoa, Allah Ta'ala tak makbulkan doa dia. Dan dikatakan doa tu makbul tapi sikit saja. Boleh jadi 10% boleh jadi. Ataupun 15% saja. Banyak-banyak doa sikit saja Allah Ta'ala makbulkan. Jadi dalam keadaan macam itu, orang ini akhirnya Allah Ta'ala masukkan dia dalam syurga. Bila Allah Ta'ala masukkan dalam syurga, Allah Ta'ala bertanya kepada dia, bagaimana keadaan kamu? Dia kata, ya Allah, dulu aku doa sama denganmu, doa pada kamu, tapi kamu tak makbulkan doa aku. Kalau makbul pun sikit saja makbul. Dia beritahu pada Allah. Allah Ta'ala kata, oleh kerana mu berdoa, aku bagi bahagiamu atau ke dunia sikit. Dan pak sikit ni tak bahagian kamu dalam syurga ni, sikit bahagian. Ini bahagian doa. Ini bahagian hak tidak makbul ni, hak doa-doa mudah makbul ni, ini toh bahagian kamu. Dia bila tengok bahagian dia tidak, doa yang tidak makbul, Allah Ta'ala beri balasan dekat syurga, lalu dia pun terkejut. Lalu dia marah balik Allah. Ya Allah, apa datang ke dunia memakbulkan doa aku dulu? Dia marah balik pula. Ni Allah Ta'ala gua senda dengan hamba dia. Maknanya kalau tahu begini, baik tak payahlah makbulkan, biar terima belaka dia dalam pergi dalam syurga. Maka demikianlah sebenarnya apa yang Allah Ta'ala timpakan kepada kita, Allah Ta'ala nak beri kebaikan kepada kita sebenarnya. Lalu dikatakan bahawa dah perceraian yang demikian itu, maknanya perkara yang berkaitan dengan pekerjaan itu, pekerjaan yang tiada mengetahui akan dia melainkan Allah, maka perkara yang dapat syurga, dapat pahala, dapat ada, hanya Allah Ta'ala je tahu akan pahala kesabaran seseorang. Ada pun yang menolak mudarat, maka dapat kesenangan. Orang yang tolak mudarat akan dapat kesenangan, yakni orang yang sabar. Sabar, dia akan dapat kesenangan di sisi Allah Ta'ala. Maka ia pertama-tamanya daripada kesusahan terkejut
dan kepayahan yang engkau didapat di dalam dunia, kemudian seksanya di dalam akhirat. Maknanya kesusahan terkejut. Kenapa kesusahan terkejut? Hanya musibah yang datang secara tiba-tiba. Dan kepayahan yang engkau dapat dalam dunia, kemudian seksa di dalam akhirat. Kalau orang itu dia tidak sabar di atas Allah Ta'ala uji, maka dia akan diseksa di negeri akhirat. Dia datang ke dunia pun duduk dalam susah, dalam keadaan susah. Kalau dia ini tidak sabar di atas ujian Allah. Adapun jikalau ia dhaif atas sabar, dia tak mampu nak bersabar dan berjalan ia atas jalan terkejut, maka luput baginya tiap-tiap manfaat. Dia tidak sabar ujian Allah, lalulah dia ni maknanya lalu memikirkan apa yang ditimpakan kepadanya, maka luput baginya tiap-tiap manfaat, maka tak dapat pahala saja. Menyesal, betul-betul menyesal. Dekat negeri akhirat nanti tengok Allah, kalau aku duduk atas muka dunia, musibah yang Allah Ta'ala beri pada aku dulu itu, kalau aku sabar, Allah banyak pahala aku. Tapi oleh kerana tidak sabar, lalu dia dihumbankan ke dalam api neraka. Dan sebenarnya Allah Ta'ala nak beri kebaikan seorang. Seumpamanya ada orang yang kematian anak sebagai contoh, sebenarnya Allah Ta'ala kasih kepada dia, dan Allah Ta'ala kasih kepada ibu bapa dia. Sebab apa? Sebab sahabat Nabi diberitahu kepada Rasulullah, siapa yang ada kehilangan anak, kematian anak seramai 3 orang, yang mana dia mati belum balik, maka ketiga-tiga ini akan menjadi pendendang dia di dalam api neraka. Ni hak mati begitu. Lalu sahabat Nabi tanya, dah kalau 2 orang macam mana? Kalau 2 orang pun gitu juga, akan jadi pendendang api neraka. Kalau seorang macam mana? Kalau seorang pun begitu juga, akan menjadi pendendang daripada api neraka Allah Ta'ala. Maka jangan kita lemah di atas ujian Allah dan terus bersabar. Dan barang siapa yang bersabar, Allah Ta'ala akan beri pahala. Tapi kalau tidak sabar, maka hilang pahalanya. Pahala sabar ni kadang-kadang lebih daripada pahala ibadat. Sabar daripada musibah ni besar, sabar pada maksiat ini besar. Kita sabar sehingga kan dikatakan umpama sabar pada maksiat. Dalam satu hadis dikata, orang yang mendapat lindungan arsy Allah Ta'ala apabila datang seorang wanita yang ada kedudukan, yang ada kecantikan untuk menggoda dia melakukan maksiat, lalu dia mengatakan, aku takut kepada Allah. Takut kepada Allah, maka dia mendapat lindungan arsy Allah Ta'ala, diberi pahala yang besar. Ini sabar pada maksiat. Ada seorang lelaki yang diajak oleh wanita untuk melakukan zina, lalu dia kata, tengok, kalau aku boleh sabar ini, aku buatlah. Lalu dia ambil api, dia bakar ibu jari dia. Siapa dikatakan ibu jari dia sampai cair, ibu jari dia sampai pensan dia. Lalulah dia ini selamat, tidak berzina. Maka selamatlah dia. Namun demikian, kena fitnah juga. Bila wanita tadi berzina dengan yang lain, akhir sekali difitnah dia. Fitnah. Bila difitnah, akhirnya nak dihukum dia. Sebelum nak hukum, tengok ada jari dia cair, kecut sebelah jari ibu jari dia. Lalu ditanya, dia pun cerita, kerana apa? Kerana nak mempertahankan ini. Akhirnya Allah Ta'ala tolong dia. Lelaki tadi tidak dihukum, maka dicari pezina tadi. Pezina tadi ialah yang dihukumnya. Jadi nak beritahu, kesabaran ini Allah Ta'ala akan uji tengok kita. Jangan sampai kita tidak sabar di atas ujian Allah Ta'ala. Maka dikatakan bahawa menghubungkan akan dia tiap-tiap mudarat, kerana tiada ia sabar atas kepayahan taat. Jadi kalau dia tidak sabar, maknanya membawa dia kepada kemudaratan. Kalau dia tidak sabar di atas ujian Allah Ta'ala, maka tiada mengerjakan taat, maka tiada ia mengerjakan taat, dan tiada ia sabar memeliharakan akan dia, maka digugurkan akan dia. Kalau dia tidak sabar dalam taat, ataupun tidak sabar menjaga dirinya daripada maksiat ataupun musibah dan sebagainya, maka digugurkan akan dia daripada pahala. Pahala digugurkan. Sebab tu jaga-jaga musibah Allah Ta'ala akan timpa musibah tadi. Sahabat Nabi, dia kena azab begitu pedih, sampai ada yang besi panas yang dibakar. Kalau orang buat keris, buat keris, ataupun buat pedang buat keris ke, dia akan bakar besi itu akan jadi merah.
Merah, betul-betul merah. Masa merah tu dia ketuk-ketuk. Jadi digambarkan bahawa ada seorang sahabat Nabi, kerja dia buat besi perang, buat pedang. Jadi dia buat pedang besi tu. Kemudian dia bekerja tu, tiba-tiba tuan dia dapat tahu bahawa dia telah beriman. Bila tuan dia dapat tahu dia telah beriman, masa itu tengah nak bakar besi tengah panas merah. Maka ketika panas merah tu, dia letakkan besi itu di atas kulit dia tu. Maka sakit dah. Besi tu bukan besi tu merah. Merah, dalam keadaan merah tu, angkat. Bila angkat saja dalam keadaan macam tu, gelepar sakit. Sakit sehinggalah akhirnya dia ni orang tu tidak menyesa dia. Jadi dia ingat sakit dia. Datanglah jumpa Nabi. Dia beritahu pada Nabi, kalau macam inilah orang-orang musyrikin Mekah, Rasulullah doalah biar mati habis orang Mekah. Mana minta doa? Kenapa tidak berdoa kepada Allah? Dia habis dibinasakan. Biar senang Nabi nak berdakwah. Maknanya Nabi kata kamu kena ingat, ada orang yang terdahulu daripada kamu. Mereka itu ada yang digergaji tubuhnya terbelah jadi dua. Orang dahulu sampai digergaji tubuhnya terbelah jadi dua. Kerana apa? Kerana beriman kepada Allah Ta'ala. Begitu juga kisah Ashabul Ukhdud. Ada orang yang kerana beriman kepada Allah dicampakkan di dalam parit, yang parit itu penuh dengan api, semata-mata kerana mempertahankan imannya kepada Allah Ta'ala. Ini nak beritahu iman orang-orang dahulu diuji dengan kesabaran. Ada seorang wanita sahabat Nabi. Dia ini nak pergi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Hijrah diam-diam sahaja. Dia bawa anak dia yang kecil, yang masih lagi menyusu. Kemudian suami dia dan dia. Tiba-tiba dalam perjalanan dihalang oleh pemuda musyrikin Mekah. Bila dihalang, suami dia mempertahankan dia. Tiba-tiba orang ramai. Akhir kali suami dia nampak membahayakan diri dia. Kata isterinya, lari kamu. Lalu larilah dia. Lari dia, isteri dia kena tawan. Bila isteri dia kena tawan, suami lari ke Madinah, isteri duduk di Mekah. Duduk di Mekah. Jauh berpisah. Kemudian anak dia ini dipisahkan. Masih lagi menyusu, dipisahkan. Sehingga kan wanita ini menangis tiap-tiap petang. Sehinggalah ada seorang pemuda tengok, lalulah suruh dia panggillah, bebaskanlah dia pergi ke Madinah. Jangan lagi kamu menyesa wanita ini. Dipisahkan demikian rupa. Kerana apa? Di Mekah ini kalau bukan pisah begitu saja, kadang-kadang diseksa. Kita pisah macam mana? Seorang duduk Sabah, seorang duduk Terengganu, gitu je. Maknanya ada pergi Taknu, ataupun yang balik sini. Dipisah semata-mata apa? Semata-mata nak mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tengok tidak ada orang-orang yang dekat dengan Allah, biasanya mereka akan diuji oleh Allah Taala. Siapakah yang paling banyak ujian? Yang paling banyak ujian para nabi. Kemudian siapa lagi yang paling banyak ujian? Para wali-wali. Ada ulama mengatakan orang itu kalau nak sampai pada Allah, di antara yang diuji, di antaranya Allah Ta'ala akan uji dia dengan kelaparan. Hidup dalam kelaparan, hidup dalam keadaan, dia kata yang pertama kelaparan, yang kedua kekurangan harta benda, Allah Ta'ala akan uji. Yang ketiga diuji dengan fitnah di pulau dan sebagainya. Yang keempat diuji dengan penyakit. Maknanya Allah Ta'ala uji. Ini semua tangga untuk sampai ke Tuhan. Tangga untuk sampai pada Allah dengan syarat dia bersabar. Orang-orang dahulu, para sahabat Nabi, yang miskin dia sabar dengan miskinnya, yang fakir dia sabar, yang fakir dengan fakirnya, yang kaya dengan kayanya. Kaya pun dia uji juga, bukan tak uji. Kena sabar dengan kekayaan dia. Sebab ramai juga bila orang ada harta, dia jadi lalai, tidak beribadat pada Allah. Bermakna dia tidak sabar juga. Orang fakir pun begitu juga, orang miskin begitu juga. Kena sabar di atas apa yang dia ada. Antara dua golongan ini, katanya orang miskin, orang fakir ini lebih dahulu masuk syurga kalau dia sabar di atas apa yang Allah Ta'ala ujikan kepada dia. Lalu dikatakan di sini,
maka digugur akan dia, ataupun tiada ia kuasa sabar atas mengekali atasnya, maka digugurkan bila dia tidak dapat mengekalkan kesabaran dia. Kadang-kadang satu hari kita boleh sabar, satu hari kita tak boleh sabar pula. Tulis bab sabar boleh, kita tulis bab sabar. Anak kita mengajar, kita kena nulis kita marah. Baru tulis bab sabar. Jadi nak beritahu memang sabar ini mesti kena kuat dalaman kita, dengan banyakkan hati kita ingat kepada Allah. Maka tiada sampai ia kepada manzilah, pada martabat ataupun kedudukannya yang mulia, darjat yang mulia, kalau dia ini tidak sabar. Daripada darjat istiqamah, darjat istiqamah ni darjat yang hatinya tidak berpaling hanya kepada Allah, atau tiada sabar ia atas maksiat, ataupun dia tidak sabar pada maksiat. Tidak sabar pada maksiat. Ada satu cerita saya baca dalam majalah, tak tahu betul ke tak cerita. Dia kata ada kisah budak kampung. Duduk di kampung jadi tuan imam, bagus dia. Dan maknanya orang kampung puji dia, dia bagus orang yang semayang tak tinggal. Semayang tidak tinggal. Jadi satu hari tengok duduk di kampung, tak ada kawan-kawan dah pergi luar, dah pindah, dah pergi keluar bekerja, duduk di kampung. Jadi dalam keadaan kehidupan dia tidak berapa baik dah. Lalu minta izin dengan mak dia. Dia tu nak pergi keluar lah, nak kerja. Mak dia izinkan, dia pergi. Dia pergi duduk sewa sebuah rumah. Kawan ni semua tak semayang, dia seorang je semayang. Mula-mula dia ajak kawan dia semayang, dia ajak. Sampai satu pekak, kawan dia pekak sampai minum arak. Tapi dia tetap lagi. Akhir sekali kawan dia ajak pergi ke sana, ke petani kan ni, apa ni? Barang-barang murah saya pun arti lah. Arti dalam majalah tu mana satu tempat tu. Dia pun pergilah. Orang ajak dia pun ingat dah pula saya pergi ke sana tu tujuan dia nak beli barang-barang. Kawan dia yang lain tu tujuan dia nak buat maksiat. Tapi akhir sekali dia pergi ke sana, dia pun terikut kawan dia. Dia pun buat maksiat dan mati ketika buat maksiat. Mati ketika buat maksiat. Empat orang kawan dia jadi insaf. Tengok dia. Tengok dia. Yang dia ni dulu ahli ibadat, jadi terbalik. Ni tak tahulah, baca dalam majalah. Maknanya mungkin sebagai iktibar saja. Maka kadang-kadang tidak boleh sabar dalam taat. Bukan senang nak sabar dalam taat. Hari ni kita baik pun esok jadi tak baik. Jadi tak baik. Jadi wal iyazubillah min zalim. Maka jatuh ia di dalamnya, jatuhlah dia di dalamnya dalam maksiat. Kalau dia tidak sabar, maka ia menjadi ahli maksiat. Atau tiada sabar ia atas lebih-lebih dunia, ataupun dia tidak sabar dengan godaan-godaan dunia. Godaan-godaan dunia, biasanya harta benda dan pangkat lah. Maknanya godaan-godaan dunia, maka membimbangkan akan dia, lalu sibukkan dia. Tidak sabar dengan godaan dunia. Kadang-kadang sudah bagus menjadi ahli ibadat, tiba-tiba ditunjuk satu jalan perniagaan ataupun satu projek, dia pun terlibat dengan perkara tu. Akhir sekali sibuk dengan benda tu, tinggalkan amal ibadat kepada Allah. Ataupun tiada ia sabar atas maksiat, ataupun dia tak sabar dengan maksiat. Maksiat yang banyak. Tidak sabar dengan maksiat, maka yakni bala. Maka diharamkan pahala sabar itu, maka dia tak akan dapat pahala sabar itu. Dengan sebab apa? Dengan sebab dia melakukan maksiat. Pahala sabar ni besar tingginya. Dan terkadang membanyakkannya, terkejutnya, hingga luputkan pahalanya dan balasannya, dan masuk ia ke dalam makruh ni benda yang dibenci. Dan juga hirmanus sabri, yakni datang akan dibenci akan sabar, terhalang daripada sabar, dan tiada kuasa sabar engkau, dan tidak kuasa dengan sabar. Kadang-kadang dia terikut dengan apa yang datang pada dia. Maknanya terkadang membanyakkan terkejutnya hingga lupa pahala. Kadang-kadang dia banyak membawa kepada merungut, ataupun dengan arti kata tidak menerima apa yang Allah Ta'ala berikan kepadanya, maka habislah pahalanya. Dan dia ini
Orang yang diuji sebenarnya orang yang dikasihi oleh Allah. Hatta kalau satu duri pun kena atas kita pun dapat pahala. Tapi bila asalnya kita ni orang yang disuka oleh Allah, dikasihi oleh Allah, Allah Ta'ala uji kita, tiba-tiba kita merungut, kita marah pada Allah, maka terbalik kita daripada orang yang dikasihi jadi orang yang dibenci pula. Dibenci oleh Allah Ta'ala, maka dalam keadaan macam itu terdapatlah dia pahala kesabaran. Jadi kita kena sabarlah. Maknanya kita kena sambung minggu depan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.